Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Pertamanya, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada malam ini saya bersiaran secara maya ini. Kita mendoakan semoga pertemuan kita sebegini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa UNIZA yang menganjurkan program yang bermakna ini. Semoga Allah memberkati sahabat-sahabat semua dan kepada saya juga, insya-Allah. Dan dimuliakan juga kepada semua para mahasiswa dan seluruh yang menonton ini, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi kita akan melangkah kepada suatu tarikh yang istimewa bagi negara kita. Iaitulah 31 Ogos. 31 Ogos merupakan tarikh yang mengingati kepada peristiwa merdeka bagi negara kita. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut merdeka, sebenarnya ia merupakan suatu nikmat pemberian Allah kepada kita. Dan kita kena meyakini sungguh-sungguh bahawa tidak berlaku sesuatu perkara, sama ada pada diri kita, masyarakat, negara kita atau apa-apa pun, melainkan dengan izin dan perkenan Allah. Sebab tu bila kita sebut merdeka, kita ingat kepada pemberian Allah, nikmat Allah, maka kita kena mensyukurinya dan kita menunai tuntutannya sebagai tanda mensyukurinya. Allahu Akbar. Yang keduanya, bila sebut merdeka juga, sebenarnya merdeka ini dia tidak berlaku secara spontan, tidak. Tidak secara magic, tidak. Tapi ia berlaku, peristiwa ini, dengan penuh pengorbanan perjuangan, pengorbanan harta benda, pengorbanan jiwa raga, air mata, darah dan nyawa sekalipun. Masya Allah, ini yang berlaku. Ia pengorbanan yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kita dulu. Subhanallah, mereka telah bersungguh. Dan mereka begitu bersungguh, disuntik dengan semangat jihad sebenarnya. Semangat jihad. Dan memang pun Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Banyak berapa lagi hadis Nabi menyebut, barang siapa yang mempertahankan hartanya diceroboh dan kalau dia mati syahid. Barang siapa yang mempertahankan keluarganya, kalau dia mati kerana mempertahankan itu, maka matinya mati syahid. Begitu juga sesiapa, termasuk maknanya sesiapa yang mempertahankan tanah airnya, insya-Allah ia terangkum dalam hadis tersebut. Tambah lagi, penjajah tersebut ialah orang-orang kafir yang menjajah, menindas. Sebab tu bila kita berjuang, mereka berjuang, orang-orang yang lalu telah berjuang, insya-Allah kalau mereka mati, kita doakan semoga mereka mendapat syahid
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itulah, dengan semangat inilah Allah kurniakan kepada mereka kekuatan sehingga mereka berjaya membebaskan negara kita daripada cengkaman penjajah. Cuma kita sekarang secara fizikalnya sudah tidak dijajah lagi. Cuma kita sekarang ialah di zaman pengisian kemerdekaan. Di zaman pengisian kemerdekaan. Apakah yang patut kita isi? Semoga pengisian kita ini menepati dengan semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh datuk nenek moyang kita dulu. Banyak perkara yang kita boleh isikan dalam pengisian kemerdekaan ini. Cuma di antara perkara asas penting ialah pengisian dari sudut dalaman peribadi kita ataupun yang disebut dengan pengisian modal insan. Modal insan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam peristiwa hijrah, sebab Nabi tahu dengan izin Allah, sebab Nabi tahu bahawa untuk melakukan hijrah ini memerlukan satu pengorbanan yang besar. Tinggal kampung halaman, ada yang terpaksa tinggal anak, isteri kerana mengikuti perjuangan Rasulullah. Kemudian bila sampai di Madinah akan dibina negara, pertahankan negara dan akan berlaku peperangan. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat, ialah yang Nabi lebih fokus ialah pembinaan modal insan dalam diri para sahabat. Dalam diri para sahabat. Sebab itu bila mereka sudah lengkap ciri-ciri ini, dibenarkan berhijrah. Lepas tu mereka inilah yang akan menjalankan sebagai penguasa negara, dan mereka inilah yang akan mempertahankan negara daripada anasir-anasir musuh. Allahu Akbar. Sebab itulah kita pun begitu juga. Dalam kita nak mengisi kemerdekaan, kita dalam apa-apa bidang yang akan kita tempuh, apa jawatan yang akan kita kita akan pegang dan kita akan meneruskan. Apakah dia perkara penting sebagai pembinaan diri kita. Saya baca tulisan para ulama, ada 4 perkara. Kalau kita boleh isi dengan sempurna, insya-Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar merdeka. Sebab dalam agama dia ada, alhamdulillah, Islam ini agama yang syumul, ia merangkumi apa-apa perkara pun mestilah ditafsirkan secara agama. Sebab dalam agama kita mahu supaya kita semua ini bukan sekadar merdeka di dunia, malah mahu juga merdeka di akhirat. Allahu Akbar. Kita nak merdeka dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, asas pembinaan modal insan ialah mestilah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna merupakan asas dalam diri kita, membentuk peribadi kita. Dia merupakan iman, dia bertakhta di hati. Tuan rahmati Allah sekalian, sebab tu bila sebut iman, kita kena lengkapkan. Kita kena, paling tidaknya iman ini dia 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada alam akhirat, hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Para ulama menyebut kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar sifat-sifat Allah, dengan harapan kita mencapai suatu tahap. Tahap apa dia? Yang pertamanya, kita merasai kebesaran Allah dalam diri kita. Kita rasa
Kita tengok makhluk, tengok pokok-pokok, tengok laut. Kita rasa kuasanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri kita. Kalau kita boleh merasa demikian, Allah, kita dah hampir. Kita dah hampir sebenarnya. Dan begitu juga, kalau kata para ulama, bila kita mengenali Allah, kita akan merasai bahawa betapa kita ini hanya menumpang pemberian Allah sahaja. Yang kita sebut, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, melainkan daya upaya Allah saja yang kurnia kepada kita. Sebab tu orang-orang begini, dia akan rasa apa dia? Dia akan rasa, ya Allah, apa dia buat? Allah bersama dengannya. Dia akan rasa kebersamaan dengan Allah. Allah akan membantu bila dia buat perkara dan dia berjaya apa yang dilakukan. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini orang yang sangat istimewa. Kalau dia pegang jawatan pun, dia akan menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah beriman pada malaikat. Beriman pada malaikat perlu dimantapkan sebab bersama kita ada malaikat. Menurut setengah ulama, berpandukan kepada hadis Nabi, setiap orang di kalangan kita ini ada 20 orang malaikat yang mengawal kita. Ya Allah, 20 orang malaikat yang mengawal kita. 10 siang, 10 pada waktu malam. Allahu Akbar. Bayangkan, di kiri kanan saya ada malaikat, depan saya ada malaikat, di belakang saya ada malaikat. Sebab itu orang yang dia faham ini, sebab dia tahu malaikat akan mencatat. Dan bukan saja catat, nanti akan dibicara di khalayak, di pada mahsyar nanti. Sebab tu orang yang sebegini, dia tahu, dia rasa macam ni, ya Allah, dia takut nak buat maksiat. Dia takut untuk rasuah. Sebab apa? Nanti akan dibicara di hadapan Allah. Dan kalau dia buat pun, dia akan cepat-cepat bertaubat supaya tidak disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Beriman kepada Rasulullah menjadikan mereka ini merasai Rasulullah sentiasa berada di hadapannya. Apa-apa dibuat, dia akan bayangkan Rasulullah. Dibayangkan Rasulullah buat begini. Rasulullah buat begini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu sahabat Nabi, mereka ini kalau tersilap langgar satu sunnah Nabi saja, ya Allah, dirasakan beratnya, dosanya bagi dia. Dia rasakan demikian. Ya Allah. Sebab itu, orang yang ada sifat begini, mereka sangat istimewa. Apa perkara yang dia buat? Yang seterusnya ialah beriman kepada Al-Quran, kitab jadi panduan hidup dia. Beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan, hari akhirat maknanya ialah hari last dalam hidup. Last day. Hari ini hari apa hari? Hari ini mungkin hari ini hari Isnin. Esok hari Selasa. Lusa hari Rabu. Maknanya kalau masih ada lagi hari esok, belum kiamat lagi. Kiamat ni maknanya hari yang tidak ada esok. Dan akan dibicara daripada mahsyar dikumpul. Allahu Akbar. Orang bila faham konsep ini, takut. Sebab itu kita menyebut Maliki Yaumiddin. Kita akan dibicara oleh Allah daripada mahsyar nanti. Allahu Akbar. Dan begitu juga kita beriman kepada qada dan qadar. Allah yang maha berkuasa, yang maha rahmat kepada umat. Tidak berlaku pada satu perkara, melainkan dengan izin, rahmat yang Allah, sama ada nampak zahirnya baik ke tidak baik ke zahir, tapi hakikatnya adalah dengan rahmat Allah terbaik untuk kita. Sebab tu orang yang memahami konsep ini, dia tak akan stres dalam hidup. Apa-apa pun. Sebab tu ini asas yang utama untuk menguatkan kita dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua kata para ulama ialah dengan kita, dia beriman saja tak cukup untuk membina, ialah mestilah dengan amal salih. Amal salih. Dinamakan amal salih, setengah ulama menyebut amal salih ini amalan bila kita buat dia akan bercahaya. Mungkin dunia tak nampak, tapi di akhirat dia akan nampak. Wuduk kita bercahaya, salat kita bercahaya di pada mahsyar nanti. Amal soleh ni dia merangkumi
Semua amalan kita, bila kita buat, bila menepati hukum syarak, dengan niat ikhlas kepada Allah, maka dikira amal soleh. Termasuk yang solat, yang fardu, termasuk yang sunat, tutup aurat, dan semua perkara yang kita buat, dalam apa bidang, dalam apa kepakaran yang kita buat, bila ikut peraturan Allah, ikhlas kepada Allah, dikira amal soleh. Mahasiswa dia belajar bersungguh-sungguh, ya Allahu Akbar, satu benda yang sangat istimewa, bukan sebarangan. Dia pelajar-pelajar kena tahu ya, bila mereka belajar bersungguh-sungguh itu dengan niat yang baik, sebenarnya dia sedang berjihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang berjihad. Sedang berjihad. Sebab tu kata para ulama, kalau seorang itu dia belajar, dia niat kerana Allah, kemudian bila belajar yang dia niat nak beramal yang baik, nak beramal dengan ilmu yang ada, dan dia belajar sungguh-sungguh dengan niat nak mengajar kepada orang supaya orang tahu kewajipan-kewajipan, maka ketahuilah pelajar-pelajar itu mereka sedang berjihad. Malah kata para ulama, seolah-olah mereka mendapat pahala, seolah-olah mereka sedang bertempur di medan perang pada musuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu kalau pelajar menyedari perkara ini satu benda yang sangat istimewa. Saya terbaca satu artikel antarabangsa beberapa tahun sebelum kejatuhan Andalus, kerajaan Andalusia yang diperintah oleh pimpinan Islam, orang Islam memerintah beratus tahun. Tapi di saat kejatuhan mereka, baik. Bagaimana keadaan di saat kejatuhan mereka? Spy orang Barat, mereka menghantar spy masuk dalam negara Islam di Andalusia. Mereka tengok masyarakatnya. Ketika itu beberapa tahun sebelum itu, masyarakat masih lagi bersemangat menuntut ilmu. Dan spy ni kata, bila masyarakat bersemangat menuntut ilmu, jadi dia mengatakan masa ini masa yang tidak sesuai untuk berperang. Tak sesuai untuk memerangi mereka, sebab masyarakat yang menuntut ilmu, bersungguh menuntut ilmu itu masyarakat yang berjihad, dan mereka akan berjihad. Kalau diserang, mereka akan serang balas balik, susah nak menang. Baik, beberapa tahun ataupun beberapa bulan, menurut kajian lebih kurang 3 bulan sebelum kejatuhan diserang tentera kerajaan Andalusia itu, ditengok masyarakat pemuda-pemudinya sudah tidak bersemangat untuk menuntut ilmu. Mereka hanya sibuk dengan bercinta, mengetu surat, kemudian membaca surat-surat cinta di tepi sawah-sawah bendang dan seumpamanya. Allahu Akbar. Jadi masyarakat sudah tidak bersemangat menuntut ilmu, seolah masyarakat sudah down dari segi jihadnya. Maka spy menyatakan inilah masa untuk kita menyerang Andalusia dan menjatuhkannya. Maka tak lama lepas itu mereka menyerang Andalusia, dan kerajaan Andalusia Islam jatuh dan tidak bangun-bangun sampai hari ini. Nampak tak? Jadi maknanya pengecaman yang mereka buat menggambarkan kelemahan masyarakat ialah bila masyarakat sudah tidak berminat lagi menuntut ilmu dan tidak berjihad lagi. Allahu Akbar. Sebab itu para mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar semua bina semangat balik untuk menjadi orang yang bersungguh dalam membina diri. Sebab itu diceritakan di Palestin sendiri, walaupun kata bom, tapi pelajar-pelajar terus pergi ke sekolah juga. Ya, dalam masa berperang, tapi di satu tempat sekolah masih diteruskan. Sebab apa dia? Sebab katanya pelajar-pelajar sangat berminat, sebab bila belajar mereka dapat manfaat ilmu. Allahu Akbar. Sebab itulah amal soleh ini kena faham betul-betul. Sebab itulah kita kena bina kepakaran. Apa-apa yang kita buat, ekonomi kah,
waktu sekarang zaman penyakit dan sebagainya, kita mengkaji. Ya, sebab jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu dia ada obat, pasti ada obat. Mungkin dari segi perubatan moden hari ini tak jumpa, dari segi tekniknya telepati mungkin tak berjumpa, tapi dari segi mungkin homopati, mungkin dari segi herba, mungkin dari segi sebarang, sebab jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada obat. Sebab itu kena berjihad, mencari penawar, mencari bersungguh, pasti ada obatnya, insya-Allah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ini amal soleh. Ini yang maksudkan amal soleh. Iman dan amal soleh. Itu dia. Dan tak cukup lagi amal soleh untuk menyelamatkan kita dalam pengisian kemerdekaan semoga bahagia dunia akhirat ini, ialah jauhi syirik. Kena menjauhi syirik. Allahu Akbar. Sama ada syirik besar, syirik kecil. Jangan kerana cinta, kerana budi. Ada orang sanggup tukar agama. Allah, na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Ada orang kerana cinta kepada kekasihnya yang bukan Islam, ditukar agama. Na'udzubillah. Ada orang kerana budi, orang pernah menolongnya, maka dia sanggup tukar agama. Na'udzubillah. Bahaya. Kalau macam ini, dia sangat bahaya. Sangat bahaya. Kalau Islam dia ada perasa begini. Dan tak cukup lagi kata para ulama, ialah dengan yang keempatnya ialah mestilah jauhi dosa-dosa. Terutama dosa-dosa besar. Pengisiannya. Dosa ini sangat umum. Terutama dosa-dosa besar. Terutamanya dosa besar. Kepada para pelajar, jaga ya, terutama dosa besar ini masalah keberkatan hidup. Dosa kepada ibu bapa, kena jaga betul-betul ya. Dosa kepada ibu bapa. Sebab sebab kadang-kadang mereka tak tahu. Sebab Allah menyatakan, kalau kamu wala taqul lahum uff. Jangan kamu kata uff kepada ibu bapa. Kata uff pun durhaka kepada ibu. Mungkin ibu suruh kita buat sesuatu, kita kata contohlah Dia ni apa makna ni maknanya kita tarik nafas tau. Tarik nafas. Yang terlepas bunyi bunyi begitulah lebih kurangnya. Itu makna asalnya kata pada setengah ulama. Jadi maknanya kalau kita kata-kata yang menyebabkan luka hati ibu bapa kita, Allahu Akbar. Lepas tu kita bila mak ayah suruh sesuatu, kita tak setuju dengan arahan mereka, kita pun tutup pintu kuat. Itu tak baik. Dosa. Boleh buat durhaka. Kita berjalan, kalau rumah yang kayu ke rumah, kita jalan kuat. Sehingga bunyi macam kita protes kepada ibu bapa kita. Maka dikira durhaka. Allahu Rabbi. Dikira salah lah. So maknanya jaga perkara macam ni, sebab dia sangat berbahaya kepada kita semua. Jaga dosa-dosa ini. Semualah. Itu dia. Dan kalau kita cukup 4 perkara macam ni, insya-Allah kita ada dipanggil modal insan dalam diri kita. Kita akan jadi orang kuat. Peganglah apa-apa jawatan pun. Peganglah apa jawatan. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang telus, integriti, tidak ada rasuah, dan kita buat akan lebih sempurna dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga lebih penting, kita sebagai rakyat, kita mestilah taat kepada negara kita sekarang. Kena taat kepada negara. Sebab itulah bila pemerintahan Islam, pemerintah orang Islam, kemudian bila mengarahkan sesuatu dengan perkara yang baik, kita kena apa dia? Kita kena taat. Kita kena taat. Itu dia. Sebab itulah macam vaksin hari ni pun bila kerajaan mengarahkan, kita kena taat je lah. Taat. Sebab mungkin ada sebahagian yang menyatakan ada mudarat vaksin ini. Tapi percayalah, bila kita mentaati pemimpin kita yang mengarah dengan perkara yang baik,
bila kita melakukannya, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri perbincangan ini, saya nak buat satu kisah lah. Sebagai satu kisah untuk pengajaran kepada kita bersama ya. Ada seorang hamba Allah. Nama dia, namanya apa dia? Namanya, saya beri nama lah. Nama dia ni Amin. Ini nama samaran saja. Nama Amin. Amin ni, ayah dia baru saja meninggal. Dia baru habis SPM. Ibunya yang uzur, tua ya. Kemudian dia ada 2 orang adik yang masih kecil, yang masih bersekolah rendah lagi. Amin ni, dia bersemangat nak jadi ustaz, tok guru. Cita-cita dia nak belajar pondok. Baguslah, Masya Allah. Dia pernah sebut. Jadi maknanya bila kematian ayah dia dan dia keluarganya tak ada pendapatan, maka dia pun bekerja di petrol station, stesen minyak. Dia sebagai jurupam. Jadi dapat daripada hasil duit itulah, maka dia gunakan cara untuk tanggung mak dia, cara untuk adiknya belajar itu. Tapi cita-citanya nak jadi ustaz, nak belajar di pondok. Atau ketika dia beritahu dia, mak, Amin nak belajar di pondok lah mak. Dia beritahu mak dia nak belajar di pondok. Mak dia kata apa? Min, mak suka sangat kalau kamu belajar di pondok. Tapi kalau Min belajar di pondok, siapa nak sara adik-adik? Siapa nak sara mak yang uzur ni? Sabarlah dulu. Mak dia boleh dengar, mak dia boleh jawab demikian. Mak dia boleh dengan air mata tau. Sebab, yalah, niat anak nak belajar pondok itu baik. Tapi oleh kerana kesusahan hidup pada masa itu, Allah yang mahu tahu lah. Maka Amin pun pergi bekerja, balik, tengah hari balik, dapat gaji, digunakan sara untuk mak dan 2 orang adik dia. Kawan-kawan dia ramai sudah pergi belajar di pondok. Jadi bila cuti balik, jumpa Amin. Dia kata, Min, jomlah pergi pondok. Sedap belajar pondok, kitab-kitab, Masya Allah, hebat tu guru pun, Masya Allah. Jadi bila Amin dengar begini, semangat. Amin pun remaja. Balik ke rumah mak, izinlah Amin nak pergi belajar pondok mak. Mak dia bila dengar begitu, dia nangan air mata mak dia. Bukan tak izin, suka Amin pergi, tapi kehidupan yang terdesak macam tu, macam ialah mengharapkan Amin sabar dulu, jangan pergi dulu. Nampak tak? Amin ni semangat yang ialah yang baiklah macam tu, semangat. Entah macam mana suatu hari Amin ni dia nekat. Apa nak jadi, jadi. Dia nak pergi pondok juga. Atau suatu hari tu dia balik ke rumah, mak dia tak ada di rumah. Maka dia kemas pakaiannya, dia letak dalam beg. Kemudian dia pun naik bas pergi ke Kelantan, belajar di pondok moden di Kelantan. Allahu Akbar. Jadi mak dia pun balik ke rumah, tunggu Amin balik. Amin tak balik hari tu, tak balik-balik. Kemudian sampai petang pun tak balik juga. Mak dia pun keheranan. Kenapa Amin tak balik? Tapi bila masuk ke bilik Amin, tengok baju pakaiannya sudah tak ada. Beg pun dah tak ada. Mak dia dah pasti bahawa rupanya Amin sudah pun pergi belajar pondok. Tinggallah mak yang uzur dan 2 orang adik-adiknya yang masih bersekolah. Amin di sana beberapa tahun dan akhir sekali oleh kerana kesusahan, maka adik-adik Amin terpaksa berhenti sekolah dan mak dia walaupun uzur pun terpaksalah cari nafkah untuk tanggung sara mereka. Baik. Saya nak beritahu, jadi Amin ni dia niat dah baik dah. Niat dah baik, tapi ada bila buat salah dengan mak dia tu. Ringkas cerita, beberapa tahun Amin di pondok. Ini cerita benar ni. Ini cerita benar yang berlaku.
beberapa tahun Amin di pondok, Amin belajar bersungguh, belajar mencatat, buat nota. Tapi sistem pondok, bila habis kitab, nak pindah kitab baru, Tok Guru dia akan test. Tanya, baca semuanya. Kalau boleh jawab, boleh pindah kitab lain. Kawan-kawan Amin baca, dapat jawab, pindah kitab lain. Tapi Amin, bila tamat, bila disoal, bila tamat kitab, bila disoal dalam test itu, Amin dia rasa macam gelap. Tak boleh jawab. Sedangkan dia banyak, dia mencatat. Ulang lagi. Baca lagi. Bila tamat kitab, bila buat test, tak boleh jawab, dia rasa macam, ya Allah, macam gelap. Nak jawab. Akhir sekali Tok Guru dia tanya, Amin, tak pernah lagi orang macam awak ni. Apa masalah awak sebenarnya? Apa awak ada mak, ada ayah lagi? Tak ada. Ada mak lagi? Mak masih ada. Ada buat salah dengan mak? Tak ada. Sebab biasanya dia kalau balik ke rumah, dia akan mencium tangan mak dia. Maknanya zahirnya nampak baguslah. Tapi Tok Guru dia kata, bila berlaku perkara-perkara yang sebagai besar dalam hidup kita, mungkin kita ada buat salah dengan mak, ayah kita. Mak, kalau ayah kita mendengar mak lah. Mungkin mak dah maafkan perkara-perkara besar. Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan mak berasa hati. Yang lain mungkin maaf dah. Yang ni mungkin tidak dimaafkan. Jadi kalau boleh cungkil perasaannya dan beritahu dan minta maaf. Mudah-mudahan Guru kata Allah akan membuka kepada awak ilmu hikmahnya. Maka Amin sebelum test yang berikutnya, Amin balik jumpa mak dia. Terakhir bila Amin balik, jadi bila mak dia tengok Amin balik, mak dia terkejut. Kenapa balik, Min? Bukan belum cuti lagi. Amin pun cerita, mak, Amin balik sebab Amin ada ujian. Dan Amin balik ni, Amin nak minta maaf dengan mak. Mak dia kata apa? Mak sudah maafkan Amin. Tapi Amin dia ingat pesan Tok Guru dia. Amin pun kata, mak ingat tak dulu mak, masa mula-mula Amin nak pergi belajar pondok, Amin pernah tanya mak mengalirkan air mata. Mak ingat tak? Allahu Akbar. Bila Amin sebut demikian, maka mak dia tu pun sayu muka. Tak lama lepas tu menitis air mata mak dia. Maka mak dia pun dalam seduh sedan, mak dia bercakap. Mak dia kata, Min, mak bukan apa, Min. Mak kalau duduk seorang-seorang, teringat kepada apa yang kamu buat. Ialah kamu pergi tinggalkan kami. Kami belajar, adik-adik terpaksa berhenti sekolah. Mak menangis, Min. Bila teringat adik-adik susah, mak menangis. Jadi Amin bila dengar demikian, Amin tahu inilah yang menghalang dia untuk dapat apa dia? Untuk dapatkan cemerlangan dalam pelajaran dia. Allahu Akbar. Amin tahu ini. Maka Amin lepas tu dia pegang tangan mak dia, dia cium tangan mak dia dan dia peluk mak dia. Mak, maafkan Amin, mak. Amin ada buat salah dengan mak. Maafkan Amin, mak. Amin berjanji, mak, lepas ni Amin akan belajar bersungguh-sungguh dan Amin akan menjaga dan menyara adik-adik dan keluarga kita, mak. Mereka pun bermaaf-maafan seorang ibu dan anak. Okey, ringkas cerita, Amin pun balik semula ke pondok. Bila balik ke pondok, bila dites oleh Tok Gurunya, Amin bagaikan hijab yang terbuka. Dia nampak macam hijab yang terbuka. Semua guru yang tanya dia dapat jawab dengan tenang, dapat jawab dengan baik. Allahu Akbar. Akhir sekali Amin pun habis pindah kitab lain. Kemudian Amin pun tamat belajar di pondok tersebut. Kemudian Amin ini dia dapat menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dan dia balik ke Malaysia dan sekarang dia dah menjadi Tok Guru sekarang. Dia dah menjadi Tok Guru dan dia menceritakan pengalaman ini. Dan Ustaz cerita balik pengalaman dia untuk renungan kita bersama. Allahu Akbar. Sebab tu kita cuba renung balik. Marilah sama-sama kita dalam mengisi kemerdekaan negara kita ini, kita membina diri kita. Membina modal insan yang sungguh-sungguh dan kita membina kepakaran.
semampu yang kita boleh dalam apa bidang yang kita ceburi. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dan negara kita, tanggungjawab kita. Negara kita, kita kena pertahankan. Kerana itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja. Semoga Allah memberi kebaikan kepada saya dan semua para penonton sekalian. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.